الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang menurunkan kepada kita sebaik-baik syariat daripadanya dan utuskan kepada kita sebaik-baik rasul supaya menjadikan contoh tauladan bagi kita sebagai orang yang beriman, supaya boleh mengamalkan amalan kita di atas muka dunia, supaya Allah Subhanahu wa taala menerimakan perkara tersebut. Dan tidaklah manusia jadinya daripada golongan orang yang rugi selama mana kita beriman kepada Allah dan beramal di atas landasan yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada kita supaya kita itu boleh mengenakan akan cara bagaimanakah kita hendak mengabdikan diri kita kepada Allah. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan sia-sia, tidak ada suruhan dan larangan. Ini adalah tak sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Dan kita sebagai manusia, kerana kalaulah tidak ada suruhan dan larangan, maka tidak ada perbezaan di antara kita, yakni manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, terutamanya daripada binatang ternakan. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara itu supaya mengkhidmatkan kepada kita sebagai manusia. Agama Islam ialah agama yang nyata keterangannya. Tidak ada susuk keterangan Tuhan. Ternyata di dalam Al-Quranul Karim, ternyata di dalam hadis Sayyidil Mursalin, dengan terang-terang tidak ada perubahan, tidak ada susuk, tidak adanya benda kesulitan. Semua perkara itu ternyata. Cuma kita sebagai manusia kena ambil faham, ambil reti, ambil pengajaran daripada syariat agama
mari buat amal di atas diri kita di dalam hidupan harian kita, supaya dengan amalan tadi itulah menjadikan jalanan-jalanan kita nak menujukan kepada hari akhirat yang kekal abadi, tidaknya ada mati, kekalnya di dalam syurga. Kita usahalah beramal dengan amalan yang Tuhan itu syarak di dalam Al-Quran dan syarak di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat berjumpa dengan keterangan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, khutbah minggu ini saya mau nak bercakap sedikit tentang kewajipan kita sebagai orang mengaji belajar yang pegangnya teraju agama kita ni, terutamanya daripada pendakwah-pendakwah, pemimpin-pemimpin, alim ulama, terutamanya kena menyatakan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada syariat, kepada umat manusia. Kerana manusia kita ni sekarang kalau kita tengok kanan ataupun kiri, lemah dengan perkara-perkara yang tarik ke daripada dunia itu kuat. Sama ada lemah di dalam kegelapan hawa nafsu, dan yang kedua sama ada lemah di dalam kekuatan kejahilan kita terhadap syariat agama kita. Daripada kesamaran itu kesamaran ini yang kita boleh dengar, yang kita boleh lihat, yang boleh kita tengok dengan mata kepala, dan terkadang kita boleh sentuh dengan pencederaan lima kita. Dengan sebab itu, belum daripada masa yang kita nak habis, hak Tuhan beri tempohkan kepada kita. Masa hak Tuhan beri kepada kita ni adalah masa keemasan yang berharga sekali sebagai kepala moda bagi hidupan umur kita. Manusia kita kalau tak boleh sedar perkara tersebut, nescaya dia akan menjadikan dirinya sendiri yang jadi rugi. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, kata, kalaulah manusia duduk sikap umpama tu sebenarnya Tuhan tidak menzalimi kepadanya. Bahkan diri manusia sendirilah yang menzalim dirinya sendiri. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak menzalimi terhadap manusia sedikit pun, akan tetapi manusia sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Pilih jalan tak kena setelah daripada Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kita dua jalan. Wa hadainahun najdain. Allah taala bukakan jalan menujukan kepada syurga dengan cara nyata dan terang, dan Tuhan buka juga cara nak pergi pada neraka terang dan terang juga. Maka dengan kitalah sendiri yang memilihkan jalan hak mana-mana, yang ikutnya hawa nafsu kita ke kita ikut ilmu pengetahuan kita ke perasaan kita ke, kitalah sebagai orang yang iktisab, ambilkan perkara itu mari guna di dalam hidupan kita. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, kita sebagai umat manusia, terutamanya orang yang ada ilmu pengetahuan daripada Allah taala dan Rasul, dengarlah ajaran Allah Subhanahu wa taala, biarkan molek. Jangan kita menjadikan kita sebagai orang alim ulama jadi pendakwah, akan tetapi kita nak ikutnya keadaan hawa nafsu pengikut kita. Nak kok mana kita turut kok tu, nak kok mana kita royak kok tu. Itu bukan. Kerana itu bukan sikap alim ulama sebagai warasatul anbiya, pendakwah yang khija seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita royak hukum hakam, perkara itu menyengahkan dengan cara hidupan kita, yang kita turut hawa nafsu dan sebagainya, yang kita turutnya kesamaran itu kesamaran ini. Walaupun begitu, wajib kita sebagai umat Islam kena adanya amanah di dalam masalah kita nak menyatakan hukum hakam kepada umat manusia. Jangan menghalalkan perkara yang haram, jangan mengharamkan perkara yang halal, jangan memudahkan perkara yang payah, jangan payahkan perkara yang mudah. Dalam arti kata, jangan kita ubah ajaran agama. Dengan sebab itu
Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 hingga 60. Coba kita tadabbur sama-sama akan isi kandungan Al-Quran ini. Allah Ta'ala kata, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Maksud dengan cara luas-luasnya, sesungguh mereka yang susukkan akan perkara daripada ajaran agama, terutamanya hukum hakam, daripada keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada Allah Taala menyatakan di dalam Al-Quran, setelah daripada Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis kepada manusia, maka orang yang bersikap umpama itu ulaika yal'anuhumullah, mereka yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknati oleh Allah Taala ni rupa lagu mana? Mana orang yang jauh daripada rahmat Tuhan, tak akan jumpa dengan kehidupan yang bahagia hidup dunia, dan tak akan jaya sama sekali hidupan di dalam alam akhirat nanti. Orang yang dikenal laknat oleh Allah Taala terkadang duk makan nasi sekali dengan kita, terkadang pergi kana dengan kita, sekali musafir sekali dengan kita, terkadang pergi ke Mekah sekali dengan kita, sedangkan dia itu sedangkan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia itu mentutupkan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengubahkan ajaran Tuhan, tak kira media mana-mana, media politik ke, media ekonomi ke, media pengajian ke, media tarbiyah ke, media email ke, media amal ibadat ke, tak ada kira. Sebab hari ni cara yang kita duduk di atas muka bumi ni, dia tidak ada sempadan. Dunia yang sempadan tidak ada. Globalisasi aulamah, dunia yang tidak ada garis, kiri kanan penuh dengan fitnah, penuh dengan cara-cara yang nak mengajakkan kita kepada jalanan kebinasaan hidup, terutama pemuda-pemudi daripada kalangan orang Islam kita. Walaupun terkadang dia mengaji belajar, akan tetapi ajaran sebenarnya tak boleh nak kontrolkan hati dia, akal fikiran dia, perasaan dia. Di sini berhajat pada kita itu mujahadah, berhajat pada kita itu usaha supaya kita nak keluarkan diri kita daripada apa yang Allah Ta'ala kata, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu Allah Subhanahu wa taala melaknati, wa yal'anuhumul la'inun, dan dia itu dilaknati oleh orang juga, bukan sekadar Tuhan sahaja. Ini beratlah kita. Malaikat Tuhan kata illal ladzina tabu, malaikat mereka yang berkembali dirinya, wa aslahu, dan ubah suai. Sebab itulah dalam Islam kita tidak ada jalan tutup sama sekali. Kita walaupun setara mana pun Allah Ta'ala buka lagi jalan pada kita, boleh kita kembalikan diri. Huduh setara mana, cemas setara mana, lebih setara mana, tak jauh setara mana pun, ada jalan buka lagi bagi kita selama mana umur itu, selama mana nyawa itu ada sekali dengan kita. Wa bayyanu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim, mereka itu Allah Subhanahu wa taala beri maaf kepada dia, berinya maghfirah kepadanya, wa anat tawwabur rahim, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa nak berinya taubat kepada mereka yang nak mau nak kembali diri, dan nak merahmati bagi mereka yang nak carinya rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apakah akibat mereka yang menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal dengan pegangan? Kita sebagai umat Islam kena faham satu perkara. Di dalam pegangan ahli sunnati wal jamaah, mazhab salaf terutamanya, dia buat beza di antara kita menghalalkan dengan hati dan kita menghalalkan dengan perbuatan. Kalau kita menghalalkan dengan perbuatan, maka orang yang buat kerja dosa atau perkara tadi itu dinamakan orang Islam yang fasik. Orang Islam tapi fasik.
Akan tetapi kalau dia itu pegang perkara yang haram jadi halal, pegang perkara yang halal jadi haram dengan hati dia, dengan pegangnya dia, maka orang ni tak ada khilaf di kalangan ulama, bahkan ijma' para ulama kata dia keluar tu baik daripada daerah agama Islam dan iman. Sebab itu kita sebagai umat Islam kena reti masalah kita nak beragama. Bukan sekadar makna kata kita beragama dalam arti kata kita ada bat bercacun saja, bukan. Kita beranak daripada perut ibu orang Islam saja, bukan. Bahkan kita kena reti ajaran akan urusan gapo ke syariat kita undang-undang di dalam Islam, supaya kita itu boleh bawanya iman kita, bawanya Islam kita kembali kepada Allah Ta'ala. Mati tetap kembali kepada Allah Ta'ala itu perkara yang wajib, perkara yang tak mustahil walaupun sikit pun. Akan tetapi dengan sebab hawa nafsu kita, dengan sebab tarik ke suasana, pangkat, orang tepi, kawan, suasana, berbagai-bagai, nak mentarikkan kita, nak ubah kita, diri kita daripada kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, orang yang kenal Tuhan, keluar tu baik daripada daerah. Dengan sebab itu ayat yang satu lagi kita tengok, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat minal kitab, sesungguhnya mereka-mereka yang susukkan ajaran Allah Ta'ala yang Tuhan turun di dalam kitab, yakni dalam Al-Quranul Karim. Apa dia susuk? Kenapa dia tak menyatakan hukuman Allah Ta'ala kepada umat manusia? Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, mereka itu jual agama dengan harga yang murah. Halalkan perkara yang haram, haramkan perkara yang halal. Murah. Laku orang lagu ni nak jadi lagu mana? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka itu cari jalan untuk nak jual agama, untuk nak cari habuah hidup, nak kerja. Dalam arti kata nak jual agama, Tuhan kata boleh harta umpama tu tak lain tak bukan dia makannya di dalam perut dia tu penuh dengan api saja. Ini perkara yang kita kena ngeri, kena takut, kena berasa sedar di dalam diri. Kerana benda ni Tuhan royak, bukannya dusta Tuhan royak ni ayat Quran, bukannya kalam manusia, orang tu orang ning, bukannya kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam Rabbul Izzah jalla jalaluh. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Apabila dia jumpa dengan Tuhan, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah Ta'ala tak pada kepada dia, Allah Ta'ala tak cakap apa dengan dia. Kita nak gitu pes apa? Mereka-mereka yang nak jual agama dengan cara murah, ingat datik pada ayat Tuhan ni. Kata Tuhan tak kecewa pada kita, tak merahmati pada kita hari akhirat esok. Kita nak tupai siapa? Apabila Allah Ta'ala tak pada pada kita, taknya berinya rahmat pada kita, walaupun Nabi, walaupun malaikat, walaupun siapa pun, tak boleh nak buat gapo, tak boleh nak tolong gapo-gapo pun. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tak membersihkan dia daripada kesalahan. Walahum azabun alim, mereka itu adalah di dalam siksaan yang pedih dan dahsyat. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itu yang membelikan kesesatan dengan cahaya, tukar boleh di antara iman dengan kufur, tukar boleh di antara Islam dengan jahiliyah, tukar boleh di antara perkara yang baik dengan perkara yang tak baik, daripada pertunjuk dengan perkara yang tak jadi pertunjuk. Dan mereka itu tukar juga maghfirah dengan al-azab dengan maghfirah. Tuhan nawi apun kepada dia, dia tak seh, dia nak pada seksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan kata fama asbarahum 'alan nar, bagaimana yang nak sabar apabila kena masuk api neraka esok. Dengan sebab itu ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ajaran Tuhan bukan sekadar kita dengar, bahkan hendaklah kita beramal dengan ajaran Allah Ta'ala. Karena apabila kita beramal dengan ajaran Allah, nescaya kita dapat bahagia diri kita sendiri. Allah Ta'ala tak ada berhajat pada kita pun, Allah Ta'ala tak ada khandak pada kita pun, nawi kita tu abdikan diri padanya. Kalau kita tak ibadat pada Tuhan, Tuhan jadi Tuhan situ. Akan tetapi kita sebagai manusia akan jadi orang yang rugi sama sekali. Kita tak akan dapat dengan kemenangan di dalam hidup.
Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. Mudah-mudahan ajaran Allah Subhanahu wa taala itu tertanam di dalam diri kita dan timbulnya kesadaran di dalam diri kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu rahimakumullah anna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.